semak ada duri. Ayam kuning buat sarang. Orang tamak selalu rugi, bagai anjing dengan bayang-bayang. Ingat ya, jangan jadi macam anjing tau. Disebabkan tamak, dia telah mengalami kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid cikgu di luar sana. Cikgu berharap agar kamu semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan gembira di samping keluarga yang tersayang. Dan cikgu juga berharap agar kamu semua telah bersedia untuk mengikuti sesi perkongsian cikgu di dalam video kali ini. Dan sebelum kita meneruskan lagi dengan perkongsian cikgu pada video kali ini, apa kata kalau kita imbas semula perkara yang telah kita pelajari pada minggu lepas? 6.1 Terang dan gelap. Standard pembelajaran 6.1.2 Membanding beza aktiviti yang dijalankan dalam keadaan gelap dan terang dalam suasana yang cerah ataupun yang terang, ya, yang mana di kawasan itu ada sumber cahaya, kerana ia lebih memudahkan untuk kamu bergerak dan melakukan aktiviti. Baik, seterusnya mari kita lihat pula tentang keputusan penyiasatan. Bila kita teliti kepada jadual ini, kita dapati ya, aktiviti menulis dalam keadaan yang terang adalah lebih mudah, kerana dalam keadaan yang terang, tulisan ataupun hasil kerjanya lebih kemas berbanding dengan di dalam keadaan yang gelap, ya. Dan satu melukis adalah lebih sempurna dilakukan dalam keadaan yang terang atau dalam suasana yang ada sumber cahaya. Jadi pemerhatian yang kita boleh lakukan di sini, apa yang kita boleh katakan di sini ialah tulisan dan lukisan yang dihasilkan adalah lebih sempurna dan kemas apabila dilakukan dalam keadaan terang berbanding dalam keadaan gelap. Jadi, apakah kesimpulan yang boleh kita lakukan daripada hasil penyiasatan ini? Kita boleh... Baiklah murid-murid, cikgu berharap agar kamu masih lagi mengingati apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas dan minggu-minggu sebelumnya. Jadi kita teruskan lagi sesi perkongsian cikgu pada hari ini dengan masih lagi mengekalkan unit 6, terang dan gelap. Tajuk kita pada hari ini ialah bayang-bayang, iaitu dari buku teks sains tahun 2 muka surat 66 dan 67. Standard kandungan 6.1 terang dan gelap. Standard pembelajaran pula ialah 6.1.3 menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. Objektif pembelajaran kita ialah menerangkan secara lisan dan bertulis bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. Dan kriteria kejayaan kita ialah menyatakan kesimpulan secara lisan dan bertulis bagaimana bayang-bayang terhasil berdasarkan penyiasatan yang dijalankan. Baiklah, kita teruskan lagi. Cuba kamu perhatikan gambar ini, ya, dan cuba kamu perhatikan apakah persamaan yang kamu dapat kenal pasti tentang cahaya yang terdapat di dalam gambar di atas. Cuba kamu lihat di gambar nombor 1, ya, berkenaan dengan cahaya matahari. Cuba kamu lihat pada jaluran cahayanya. Bagaimana pula dengan gambar yang kedua? Bagaimana dengan jaluran cahaya yang keluar daripada lampu kereta ini? Bagaimana pula dengan jaluran cahaya dalam gambar yang ketiga? Okey? Dan cuba kamu lihat pula jaluran cahaya dalam gambar yang keempat. Jadi apakah persamaannya?
Baiklah, jadi persamaan yang kita dapati di dalam gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan gambar 4 ini ialah dari segi jaluran cahayanya, di mana jaluran cahayanya dalam garis lurus. Baiklah, seterusnya cuba kamu bayangkan pula ya, seperti mana yang ditunjukkan dalam gambar ini. Sekiranya jaluran cahaya disekat oleh sesuatu objek seperti tangan, seperti dalam gambar ini. Apakah yang akan terjadi? Baik, apa yang pasti, bayang-bayang akan terbentuk. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita tengok apakah dia bayang-bayang ya. Bayang-bayang adalah kawasan yang dihalangi cahaya oleh sesuatu objek yang bersifat legap atau objek yang tidak dapat ditembusi oleh cahaya. Dan dalam hal ini, seperti mana contoh yang telah cikgu berikan tadi, objek bersifat legapnya ialah tangan, ya, objek yang tidak dapat ditembusi oleh cahaya. Baik, seterusnya, bayang-bayang yang terhasil selalunya berwarna hitam kerana kawasan bayang-bayang tidak menerima cahaya. Okey, kita akan buat satu penyiasatan ya, berkenaan dengan pembentukan bayang-bayang. Ya, bahan-bahan yang kita perlukan ialah sehelai kertas A4 yang ditandakan dengan A, B, C dan D seperti mana yang ditunjukkan di dalam gambar ya. Dan kemudian kita memerlukan satu lampu suluh ya, dan akhir sekali objek. Dan dalam hal ini cikgu telah menyediakan satu objek origami berbentuk seekor burung ya. Baik, mari kita lihat bagaimanakah penyiasatan dijalankan. Baiklah, hari ini kita akan membuat satu uji kaji mengenai pembentukan bayang-bayang. Dalam uji kaji ini kita memerlukan sehelai kertas A4 yang kita tandakan dengan A, B, C dan D ya. Kemudian kita perlukan satu lampu suluh. Dan lampu suluh ini kita akan letakkan di tengah-tengah kertas A4 ini. Seperti ini. Kemudian kita juga perlukan satu objek. Dan dalam untuk uji kaji ini, saya telah menyediakan satu objek berbentuk origami. Seekor burung. Ya. Baik. Kita mulakan eksperimen kita dengan menyalakan lampu seperti ini. Dan kita letakkan objek origami ini di kedudukan A. Ya. Jadi di sini kita boleh lihat ada pembentukan bayang-bayang berlaku di skrin kita, iaitu di sini. Ya. Baik. Kemudian kita akan alihkan pula objek origami ini di kedudukan B. Ya. Seperti ini. Dan kita lihat, tiada sebarang pembentukan bayang-bayang berlaku di skrin atau di dinding. Ya. Dan seterusnya, kita letakkan pula objek origami ini pada kedudukan C. Masih lagi sama, tiada berlaku pembentukan bayang-bayang di skrin. Dan akhir sekali, kita alih pula objek origami ini pada kedudukan D. Juga tiada pembentukan bayang-bayang berlaku di skrin kita atau di dinding. Jadi dari uji kaji yang kita jalankan ini, apakah kesimpulan yang boleh kita buat? Baiklah, bolehkah kamu buat kesimpulan daripada penyiasatan yang dijalankan tadi? Baiklah murid-murid, kita akan bincangkan apakah kesimpulan yang boleh kita buat berdasarkan eksperimen yang kita jalankan tadi. Tetapi sebelum itu, seperti biasa, kita akan ke segmen fakta menarik. Jadi untuk minggu ini, cikgu telah menyediakan dua fakta menarik untuk kamu berkaitan dengan bayang-bayang ya. Baiklah, fakta menarik yang pertama ialah setiap tahun penduduk di daerah Indonesia akan mengalami fenomena hari tanpa bayang-bayang. Menurut satu agensi berita iaitu Portal Kompas melaporkan bahawa seorang ahli meteorologi Majalengka iaitu Ahmad Faizuin berkata fenomena itu dipanggil kulminasi yang menyebabkan bayang pada objek tegak akan hilang ya. Seperti mana gambar yang kamu lihat di sini ya.
Baik, seterusnya, menurut beliau lagi, hari tanpa bayang-bayang turut dikesan berlaku di Sumedang, Kota dan Cirebon. Dan ketika fenomena itu, matahari berada tepat di atas kepala, iaitu pada waktu tengah hari. Ya, ini menyebabkan bayang-bayang tidak kelihatan jika seseorang berdiri di tempat terbuka seperti di kawasan lapang. Ya, baik, seterusnya, tahukah kamu bahawa cahaya sebenarnya bergerak dalam satu garis lurus, ya, seperti mana gambar yang kamu lihat ni, okey? Kamu lihat, ya, cahaya tu bergerak dalam satu garis lurus, dia turun ke bawah dalam satu garis lurus. Okey, namun begitu pergerakan cahaya akan berubah jika memantul atau melewati satu benda atau medium. Okey, dalam hal ini seperti mana yang kamu lihat di dalam gambar cermin, ya. Kamu lihat apabila cahaya lampu suluh tu dipancarkan kepada cermin dan cermin akan memantulkan cahaya, ya. Cermin akan memantulkan cahaya terus ke tempat lain, ya. Baik. Seterusnya, apabila cahaya dihalangi oleh sesuatu objek, maka bayang-bayang akan terbentuk. Bayang-bayang sebenarnya terbahagi kepada dua kawasan, ya, iaitu yang dinamakan umbra dan penumbra. Seperti mana yang kamu dapat lihat sekarang ini, gambar menunjukkan pembentukan bayang-bayang di dinding, di mana yang kawasan bulatan ini merupakan kawasan umbra, iaitu kawasan yang gelap, dan kawasan penumbra pula ialah kawasan yang samar-samar. Okey, masih ada bayang-bayang tetapi bentuknya samar-samar. Itu dinamakan kawasan penumbra. Baiklah, itu adalah dua fakta menarik yang dapat cikgu kongsikan dengan kamu dalam sesi perkongsian cikgu pada kali ini. Okey, kita kembali semula kepada penyiasatan kita tadi. Baiklah, keputusan penyiasatan kita akan rekodkan seperti mana yang ditunjukkan dalam jadual ini, ya. Dan daripada keputusan penyiasatan, kita boleh katakan bahawa bayang-bayang terbentuk pada skrin apabila objek diletakkan di kawasan bertanda A. Tiada bayang-bayang terbentuk pada skrin apabila objek diletakkan di kawasan bertanda B. Tiada bayang-bayang terbentuk pada skrin apabila objek diletakkan di kawasan bertanda C. Dan tiada bayang-bayang terbentuk pada skrin apabila objek diletakkan di kawasan bertanda D. Jadi di sini, apakah kesimpulan yang boleh kita buat daripada penyiasatan yang telah kita jalankan? Ya, kita boleh katakan bahawa bayang-bayang terbentuk apabila cahaya terhalang oleh objek. Baiklah, cikgu berharap agar penerangan yang cikgu berikan tadi telah dapat membantu pemahaman kamu berkenaan dengan konsep pembentukan bayang-bayang. Jadi untuk menguji pemahaman kamu, cikgu mahu kamu cuba jawab soalan latihan di dalam buku latihan aktiviti muka surat 41, dan di samping itu juga cikgu telah menyediakan satu latihan untuk kamu jawab di pautan yang telah cikgu kongsikan di dalam skrin sekarang ini. Baiklah, cikgu rasa itu sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Cikgu berharap agar apa yang cikgu kongsikan pada hari ini memberi manfaat kepada kamu, dan seperti biasa jangan lupa untuk kamu kongsikan apa yang cikgu sampaikan kepada kamu dengan kawan-kawan yang lain, ya. Dan sehingga kita jumpa lagi di dalam video perkongsian cikgu yang akan datang. Salam sayang daripada cikgu. Jaga diri, jaga adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana menonton, jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk belajar lebih banyak lagi topik yang menarik. Jumpa lagi di video yang akan datang.